Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua. Hari ini bertemu lagi kita dalam ruang studio TV PSS dan satu ruang untuk kita berbicara dalam sesi santai. Yang mana hari ini kami akan bersama dengan Anda dengan seorang personaliti yang datangnya dari jauh ya. Bahkan negara jiran kita dan kebetulan berada di SK Mibaraya menjalani kursusnya. Jadi kita berkenalan dan berbicara tentang arus pendidikan dan juga kita kaitkan dengan teknologi digital yang kian semakin nampak perkembangannya dewasa kini. Di tanpa memasa saya bersama dengan peneliti kita. Ini dia, Cik Nabil. Tapi saya lebih selesa memanggilnya sebagai Cikgu Nabil ya. Jadi kita akan berkenal dengan Cikgu Nabil. Silakan Cikgu Nabil. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cikgu Muhammad Nabil bin Haji Maidin. Saya berasal daripada Brunei Darussalam. Dengar tu dari Brunei Darussalam. Alhamdulillah. Berkesempatan datang ke Tawau. Sebenarnya sebelum ini saya mengambil kursus kejurulatihan futsal. Kursus kejurulatihan futsal. Sebelumnya sepatutnya berada di Kota Kinabalu. Tetapi karena sambutan yang menggalakkan daripada Tawau, jadi kita adakan kursus kejurulatihan di Tawau. Begitu. Jadi saya memang ada peluang ke Tawau, memang saya mau pergi ke Tawau. Alhamdulillah. Sebelum ni pernah pergi ke Tawau? Belum pernah. Dari kali pertama. Ya, alhamdulillah. Jadi kursus kejurulatihan pun ditempatkan di sekolah kebangsaan sini ya. Alhamdulillah. Jadi setelah masuk ke sekolah ini, tengok bangunan memang bangunan lama, tapi sudah masuk, Masya Allah, hebat. Memang sekolah hebat. Alhamdulillah. Ya, satu gambaran yang macam mana kita nampak sebenarnya walaupun kita dari negara berbeza, tapi nampak bentuk arus pendidikan betul. Kan? Tapi mungkin kita boleh bercerita dengan lebih lanjut lagi Cikgu Nabil berkenaan dengan apa perbezaan pendidikan di Malaysia dengan pendidikan di Brunei. Mungkin saya boleh sedikit latar belakang dengan di Malaysia. Di Malaysia kita di sini ada satu program yang dinamakan STEM. STEM itu yang mana dia melibatkan pembelajaran sains, matematik dan juga teknologi. Dan kalau kita nampak STEM ni kalau di era zaman sekarang ni sangat penting kan? Betul. Apalagi zaman pendigitalan. Dan bagaimana pula di sekolah di Brunei? Okay, baik. Di Brunei Darussalam kita ada 2 kementerian untuk pendidikan. Satu Kementerian Pendidikan untuk khususnya macam pelajaran Maths, English, Science, dan satu Kementerian Ugama. Jadi Kementerian Ugama juga mengeluarkan guru-guru. Ada di bawahnya ada guru-guru di bawah Jabatan Pengajian Islam. Jadi kalau mengenai dengan pendidikan, memang saya dengar memang ada STEM juga, memang ada pelajaran STEM ya. Untuk Ugama sekarang ada perubahan. Dulu memang kita bawa SPN 21, sistem pendidikan negara 21. Dan sekarang ni baru tahun 2024, ujung 2023, sekarang ada perubahan sistem integrasi. Sistem integrasi ini sebelumnya kita sekolah jam 7 sampai jam 12 untuk sesi persekolahan Kementerian Pendidikan. Dan sebelah petang kita asingkan pelajaran Ugama. Jadi maknanya kalau di Brunei sana murid-murid akan mengikuti sesi pembelajaran untuk murid itu satulah maksudnya dari sidang pagi, sesi pagi dan berlanjutan hingga ke petang begitu. Macam ini ya, di sekolah di Brunei Darussalam 7 hingga 12 pagi sekolah rendah macam sini dan sebelah petang sekolah Ugama. Jadi mereka sudah pulang dulu kebersihan dan pergi ke sekolah Ugama. Sekolah agama. Maksudnya sekolah yang sama atau sekolah yang berlainan? Di sekolah yang sama kan mereka? Macam ikut keperluan murid tersebut. Begitu. Tapi dikhususkan kalau boleh tempat yang berdekatan dengan kampung sekolah lah macam sangat menarik ya. Dan sekarang sistem integrasi Ugama dan pendidikan disatukan.
Ya, kan dulu sebelumnya 7 sampai 12 dan Iya. petang 1 hingga 5. Okey. 1:30 hingga 5, macam jam 2 macam hingga 5. Mm-mm. Dan sekarang 7 sampai 3 terus. Oh. Jadi ibu bapa senang untuk menghantar dan senang pulang. menghantar Memang di ada sana. kebaikan dan keburukannya lah. Iya. Kita dalam proses perubahan lah. Iya, Ya. betul. Nampaknya bagus ya kalau kita lihat pendekatan di sana, dia mendekatkan tentang pendidikan dunia dan Iya, pendidikan iya, akhirat. iya. Alhamdulillah ya. Kalau Alhamdulillah, nampaknya satu pendekatan yang sebenarnya kita nampak Iya, pun betul, situ betul, betul. alirannya tuh sama. Iya, betul. Begitu juga ya, nampaknya pendidikan kita ni sentiasa proses dan Iya, betul. akan dinamikan perubahan. Dan apa yang saya ingin tertariklah Cikgu Nabil, bagaimana pula di sekolah kami sebenarnya ada mewujudkan Quantum Cyber ya. Ya. Quantum Cyber ni tentang bagaimana kita cuba membawa warga SKM Baraya untuk lebih dekat dengan bidang pendidikan. Iya. Jadi mungkin Cikgu Nabil boleh ceritakan pasal Cikgu Nabil ada Ya. pengalaman berada Ya. di sini kan beberapa Iya, hari. betul. Ya. Oke, sejujurnya ya, setelah datang kemari, masuk dari Dewan Luar, masuk ke Ya. dalam, memang saya terkejut. Oh iya kan. Betapa indahnya Dewan. ya. Memang Terima cantik. kasih. Quantum Cyber memang cantik. Ya, baiklah. Nampaknya Cikgu Nabil, mungkin kita boleh memberi ruang yang ada ni. Ya. Mungkin saya bagi pihak SKM Baraya Ya, ya. meminta pandangan ataupun ada cadangan daripada Cikgu Nabil untuk kami perbaiki pada masa akan Ya. datang. Baik, alhamdulillah. Apa yang saya tengok, Quantum Cyber Jaya, saya sudah kasih tahu balik-balik. Memang cantik, memang cantik. Alhamdulillah, terima kasih. Cadangan kalau boleh, memang setiap sekolah kalau boleh macam ini. Pendidikan memang, dan untuk akses untuk akses murid-murid ke Ya. guru-guru untuk menggunakan, kalau boleh dimudahkan lagi. Dimudahkan. Ya, lagi mudahkan lagi. Terima kasih. Seperti contoh macam aplikasi digital kita pakai, Aplikasi digital. sistem mana saja. Ya. Dan kalau boleh ada belanja memang besar. Iya, Memang besar. betul. Kalau boleh ada sewa yang berpatutan lah. Ya, betul. Terima Ya. kasih. Kalau boleh macam ini memang menghasilkan duit yang banyak ni. Iya, Ya. alhamdulillah. Kata orang memang itu InsyaAllah. juga, dan kalau dalam di Ya. dia bukan ditingkatkan pendidikan, dia ada satu elemen keusahawanan. Ya, betul. juga Ya, Cikgu ya, betul. Nabil. Sangat bermanfaat. Ya. Ya, apapun terima kasih Cikgu Nabil Alhamdulillah. kerana memberi ruang dan berkelapangan Alhamdulillah. sudi bersama dengan kami SKM Baraya, Jalinan SKM Baraya, Ya, Awau, Sabah Malaysia bersama dengan wakil dari tanah Brunei. Alhamdulillah. Jadi Ya. mungkin sedikit ucapan daripada Cikgu Nabil dalam bahasa Brunei. Bahasa Brunei dan Terima bahasa kasih apa ya? Sabah memang kurang lebih sajalah. Lebih kurang saja. Tapi ada terkeluar sedikit logat-logat. Sudah 2 hari memang keluar logat. Mungkin ada ucapan. Terima kasih. Terima kasih pada semua. Ya, alhamdulillah. Terima kasih pada semua. Mudah-mudahan apa yang dikongsikan hari ini bermanfaat kepada semua yang melihat, dan tidak lupa diucapkan ribuan terima kasih lah. Okey, sekian. Ya, sekian. Terima kasih. Baiklah, bertemu lagi kita dalam ruangan studio PSS ya, yang mana kita berpeluang untuk bersama untuk menimba pengalaman, pengetahuan yang kita boleh kongsikan, dan pada hari ini kita akan melihat bagaimana pentingnya zaman sekarang, zaman digital begitu memainkan peranan yang sangat besar dalam kehidupan kita. Dan hari ini seorang personaliti yang kita datangkan khas dan kebetulan berada di SKM Baraya untuk mengadakan satu bentuk bengkel rasanya, atau kursus. Jadi kita bersama dengan personaliti kita berkenalan dan mungkin kita sedikit perkongsian tentang digital pada masa kini. Selamat datang kepada tetamu kita. Siapa boleh perkenalkan diri? Ya, terima kasih Cikgu Basri kan. Ya, sama. Pertama sekali saya mengucapkan ribuan terima kasih lah diberi kesempatan Ya ke untuk berkongsi sedikit lah di Sekolah MUI Baraya ni kan. Ya, betul. Saya pun ini adalah kali pertama kursus saya buat di sini lah. Ya. Saya membuat kursus bengkel, bukan bengkel, dia kursus kejurulatihan futsal untuk Khusus coach. kejurulatihan futsal. Level 1 untuk di sekitar kota di negeri Sabah ni lah. Oh, begitu. So ada 15 orang peserta, kita untuk tauliahkan dia sebagai
bergelar coach lah. Bergelar coach. Lagipun sekarang ni futsal pun baru ni ada Sukan Saga yang telah memperkenalkan sukan baru lah, sukan futsal. Selama ni kan kita tunggu-tunggu je sukan tu futsal. Tapi tiada, so tahun ini bulan 10 ni dia akan diadakan di Tawau ini. Jadi 11 hingga 17. So, bersesuaian dengan ni. Betul. Khusus yang saya anjurkan ni, so adalah peluang untuk ramai 15 orang ni membawa pasukan daerah-daerah masing-masing. Alhamdulillah, apapun tahniah coach ya. Memang sangat hebat kerana peluang yang ada ni memang ditunggu-tunggu oleh semua orang ya. Betul, lagipun dibuat di Tawau kan. Iya betul tuan. Jadi kalau kita lihat macam mana pula tentang penggunaan zaman sekarang, teknologi sekarang digital pentingnya dalam bidang coaching ataupun dalam kursus kejurulatihan. Ya betul, kita tidak nafikan lah sekarang ni. Memang di seluruh negeri dan juga Malaysia, mungkin seluruh dunia juga. Ya betul. Sekarang ni teknologi macam menggunakan manual ni. Iya. Pendaftaran pemain dia memang digital, sangat penting. Dan sudah pasti yang coaches di bagian ni lah, yang coaches sekarang ni perlu. Bukan saya coach, pemain pun juga. Iya betul. Kalau untuk coach ni, kita memang biasakan dia untuk laporan tu menggunakan PowerPoint digital. Pendaftaran pun ada. Pendaftaran pun kita melalui online. So maksudnya memang sangat penting lah. Dan di hujung jari kan. Sebab sekarang ni memudahkan kita. Digital ni memudahkan kita, macam memudahkan dan memudahkan kerja tu lah. Tidak mengambil masa yang lama. Betul. Sangat bagus pandangan yang diberikan oleh tuan coach kita ya. Kalau kita nampak ya, digital pada masa kini memang sangat penting. Sangat penting. Dan saya rasa macam taktikal tu, taktikal untuk kita kongsikan kepada pemain kita. Mungkin taktikal tu kita akan buat melalui itulah digital. Digital. Bukanlah yang dulunya lain lah kan. Mungkin tahun 2000 zaman saya waktu tu memang kita bertulis. Terus sekarang ni saya rasa punch card pun memang digital. Iya betul. Bukan punya, jarang dah begini. Macam kami di UMS, saya bekerja di UMS, memang kita pun pakai itulah main online ya. Iya betul. Memang sudah sesuai lah zamannya kan. Memang nampak sesuai. Jadi apapun, terima kasih banyak tuan ya, kerana satu perkongsian yang memang nampak begitu hebat. Kata orang, walaupun macam mana hebat kita berada di gelanggang di padang, tapi digital itu sangat membantu kan. Tidak dinafikan. Kalau saya memang umur-umur yang contohnya saya sudah berumur 51 tahun, perlu. Masih nampak maintain itu. Kalau kita belum minum, mungkin kita minum lepas ni. Saya rasa betul. Saya rasa perlu. Kalau kita mungkin kurang mahir, kita perlu pergi ke kursus je tu, cikgu. Kalau saya rasa itulah. Bagi saya sebagai coach dan saya pun instruktur, sangat penting dan sangat perlu tahu. Sangat perlu dan wajib. Kalau saya wajib lah. Iya betul. Kalau saya wajib. Itu yang saya dapat kongsikan. Terima kasih banyak. Apa yang dapat kami ucapkan, terima kasih banyak kerana memberi ruang dan mengambil peluang untuk bersama-sama dalam kami studio TV PSS ini. Sama-sama juga. Terima kasih banyak dan harap perkongsian ini kita boleh timba pengalaman untuk anak-anak didik, khususnya yang akan menonton rancangan studio TV PSS ini. Ambillah peluang dan ambillah ruang dalam diri anda. Bagaimana pentingnya zaman sekarang, zaman anda, zaman teknologi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan kita. Jadi sekian, terima kasih kepada coach kita. Sama-sama. Nampaknya lebih besar dipanggil sebagai apa ya Tuan? Coach Azman. Coach Azman ya. Terima kasih Coach Azman kerana sudi hadir bersama-sama dan memberi ruang ini. Alhamdulillah. Baiklah, nampaknya kita bersama lagi dengan peseliti yang seterusnya. Peseliti yang ini cukup istimewa ya. Kata orang, kalau saya di luar memang biasa nampak, tapi mungkin tuan-tuan dan puan-puan pernah juga nampak. Tapi kata orang, itulah istilah orang, kata orang tak kenal maka tak cinta. Jadi saya perkenalkan, ini dia Coach Jai. Ya, Coach Jai, selamat datang Coach Jai. Ya, terima kasih. Dan peluang bersama dengan Coach Jai ini adalah satu kesempatan yang istimewa kerana Coach Jai ini adalah suami kepada Cikgu Harija Usman. Ya. Jadi hari ini saya peseliti yang cukup istimewa ya, penampilan Coach Jai. Kalau istrinya hebat di bahagian pengacaraan, tapi kita lihat suaminya hebat di bahagian kejurulatan. Jadi kita berkenalan dan sedikit latar belakang bersama Coach Jai. Silakan. Ya, saya Jaifuddin Abdul Wahid ataupun lebih dikenali di kalangan PS ataupun rakan-rakan dengan Coach Jai lah. Coach Jai. Ya, memang berasal dari Tawau dan saya berkecimpung dalam bola sepak ini
sudah lebih 30 tahun lebih. Alhamdulillah 30 tahun ya. Ya, lebih 30 tahun lebih, bermula dari referee, dan lepas itu saya mengambil bidang kejurulatihan, bola sepak, mengambil lesen bola sepak. Lepas itu saya upgrade lagi, saya punya kemahiran terus kepada bidang kejurulatihan futsal. Yang hinggalah sekarang ini. Hinggalah sekarang. Alhamdulillah. Kalau saya nampak perjalanan Coach Jai ini cukup melalui satu rentetan perjalanan yang cukup hebat. Ya, kalau saya nampak mungkin ini boleh menjadi pendorong kepada anak murid di SK Mibaraya khususnya, kerana untuk pengetahuan Coach Jai di sekolah kita khusus dari SK Mibaraya telah melahirkan beberapa murid yang cukup berbakat. Pada tahun ini 2 orang murid telah berjaya mewakili daerah Tawau ya untuk ke peringkat negeri, dan terpilih salah seorangnya penjaga gawang, jaga golnya menjadi penjaga gol terbaik. Hebat. Jadi mungkin di sini ruang yang ada, mungkin kepada murid yang mendengar ini ada mengambil sedikit informasi, perkongsian pengalaman Coach Jai, bagaimana kita kaitkan pengalaman berada di sekolah itu boleh diguna pakai semasa di luar. Coach Jai mungkin boleh cerita kasih pengalaman, mungkin pernah jadi pemain bola sepak atau pemain futsal kan? Saya bermain hanya untuk mula-mula itu hanya untuk suka-suka, dan hanya bermain untuk klub hingga ke peringkat daerah dan negeri. Tapi dalam masa yang sama juga minat saya tuh saya lebih kepada kejurulatihan. Bagus ya. Lebih kejurulatihan, dan selama saya berkecimpung dalam bidang kejurulatihan tu, saya berpeluang ya untuk membawa daerah Tawau, dan juga diberi peluang hasil pencapaian itu membawa pasukan negeri Sabah. Alhamdulillah. 2010 masa itu adalah Bemiaga. Dan kita berada dalam kelas seperti Filipina, Brunei, dan juga Indonesia sendiri. Betul. Dan pada waktu ketika itu kita berjaya masuk ke final. Alhamdulillah pada 2010 dan juga pada 2021 saya sekali lagi diberi peluang untuk menjadi asisten coach Sabah di dalam kejohanan MPFL, mewakili negeri Sabah lah. Betul. Dan pada ketika itu oleh kerana ada COVID, jadi semua kejohanan di peringkat kebangsaan ditangguhkan. Dan kali terakhir 2023 saya sekali lagi dipanggil untuk menjadi ketua jurulatih futsal di negeri Sabah dengan beberapa orang rakan-rakan yang lain, dan juga alhamdulillah agak lama juga Sabah tidak bermain dalam MPFL, dan alhamdulillah pada ketika itu saya bersama dengan rakan-rakan yang lain berazam untuk membawa Sabah, membawa cabaran Sabah ke peringkat MPFL, dan hingga sekarang ni kita berjaya bermain di MPFL, dan juga pasukan Sabah antara pasukan yang boleh memberi saingan. Sekarang ini Sabah sudah antara pasukan-pasukan yang boleh dikira agak setaraf dengan pasukan-pasukan yang hebat seperti Pahang, Selangor dan JDT. Dan pasukan Sabah insyaAllah saya yakin dan percaya kita akan mampu dan setaraf dengan pasukan-pasukan yang lain. Jadi untuk saya di sini kepada pelajar-pelajar yang minat dalam bola sepak atau apa pasukan, dan kalau untuk sukan futsal ni, kalau kita betul-betul mau menjadi seorang pemain yang profesional, kita mesti, bagi saya, academy is number one. Dan academy is number one, and number two itu adalah kita punya minat. Dan kalau kita betul-betul serius dalam sukan futsal, jadikan sukan futsal itu sebagai satu sekolah kita. Ya, bagaimana kita disiplin di sekolah, patuh pada perintah cikgu,
attend kelas, pencapaian bagus di sekolah. Dan saya yakin dan percaya apabila kita apply ini dalam sukan, apa sukan pun, dalam bidang futsal pun, saya percaya benda ini dia akan selari. Betul. Bijak di kelas dan bijak juga di dalam padang. Jadi saya rasa itu antara tips yang saya boleh bagilah. Alhamdulillah. Dengar cakap coach, dengar cakap jurulatih, dengar cakap cikgu. Itu adalah yang sebab ilmu yang dibagi cikgu dan juga jurulatih itu akan jadi berkat sekiranya kita dengar cakap cikgu. Iya betul. Ataupun jurulatih. Sangat bermanfaat. Saya sangat teruja dan sangat tertarik dengan kata-kata coach. Bagaimana sebenarnya murid yang bijak, yang hebat itu sebenarnya berada di ruang yang ada. Di bagian akademiknya, di bagian co-curriculumnya juga. Yes, coach. Jadi kalau kita nampak satu kata-kata yang diberikan oleh coach ini sangat bermanfaat untuk murid-murid, khususnya di SKM Baraya, kerana untuk mencapai satu kejayaan itu, kata orang, ada istilah bukan yang mudah, tapi sebenarnya mudah. Yang penting dengar cakap guru, ya, sentiasa menumpukan pelajaran dan membentuk sebenarnya kunci katanya itu disiplin yang tinggi. Betul. Ya, jadi terima kasih banyak coach ya kerana sudi meluangkan masa di studio PSS pada hari ini. Ya, semoga apa yang disampaikan oleh Coach Jai jadi manfaat untuk kita semua. Jumpa lagi. Hai, bertemu lagi kita dalam sesi studio TV PSS SKM Baraya, dan pada hari ini kita berpeluang untuk menemu ramah salah seorang peserta yang telah mengikuti kursus yang berlangsung di Quantum Cyber SKM Baraya. Ya, kita bersama dengan personality kita. Ya, selamat datang diucapkan. Ya, silakan untuk memperkenalkan diri. Ya, nama saya Herman Abdul Latif. Saya berasal dari daerah ini, Kota Tawau. Tapi saya lebih banyak hidup di Kota Kinabalu. Oh, begitu. Saya start tinggalkan daerah Tawau ini since 1999. Wah, ya, lama ya. Berapa? 26 tahun. Ya, 26 tahun sudah. Tapi ya, family saya masih ada di sini. Yeah. So, saya ini ibarat macam orang bilang apa? Pulang ke gagang. Jadi kebetulan kursus ini dijalankan di sini, so saya kembali ke daerah kelahiran saya, mewakili Kota Kinabalu lah. Maknanya Tuan mewakili daerah Kota Kinabalu untuk mengikuti kursus. Ya, begitu. Jadi, baiklah, saya nampak tertarik dengan pengalaman yang kita mengikuti kursus, tetapi rasanya kita boleh bercerita tentang sejarah Tuan sendiri untuk mengikuti acara ini. Sebelum mengikuti kursus ini, mungkin ada pengalaman-pengalaman yang pernah ditimba sebelum berada di sini. Ya, kalau kita lihat daripada saya punya background, saya memang daripada sports school. Sports school. So, saya tinggalkan Kota Tawau ini pun sebab kerana saya masuk ke sekolah sukan di Bukit Jalil, and then saya transfer ke sekolah sukan negeri di Kota Kinabalu. Ya, saya suka highlightkan untuk SKM Baraya bagaimana kecemerlangan sukan itu boleh membawa jauh buat yang kita dengar hari ini. Selepas itu saya meneruskan karier sebagai seorang pemain bola sepak. Setiap peringkat umur mewakili negeri, bermula daripada under 14, under 15, under 16, 17, 18, 19. Wah, begitu. Tetapi unfortunately saya tidak dapat meneruskan ke peringkat lebih tinggi senior, maksudnya sebab saya mengalami kecederaan yang teruk di bagian lutut lah. Lepas itu saya beralih kepada sukan futsal. 2005, sekitar 2005. Dan saya juga pernah dipanggil untuk mewakili skuad kebangsaan untuk AFF Laos. Tetapi sekali lagi saya mengalami kecederaan. Begitu ya. Saya tidak dapat meneruskan. And then saya bermain untuk negeri juga, untuk futsal selama 3 tahun, saya tidak silap saya. Saya sempat bermain dengan instruktur kita, Encik Azman Soiba. Saya sempat bermain satu pasukan dengan dia. And then saya teruskan lagi karier saya mengubah daripada seorang pemain. Saya tidak boleh lupakan nih sukan bola sepak ni. Betul. Saya ambil lesen untuk bola sepak. Saya mengikuti lesen. Saya ambil lisensi AFC yang dikelolakan di Kota Kinabalu, melibatkan 12 negara. Begitu ya.
saya salah satu wakil daripada Malaysia lah. Wakil daripada Malaysia. Oke, dan saya di offer oleh UiTM Kota Kinabalu untuk menjadi jurulatih untuk ni macam sukan punya lah, untuk co-curriculum. Di bawah co-curriculum. Di bawah co-curriculum selama 2 tahun. Selepas itu saya juga pernah melatih Politeknik Kota Kinabalu. Selepas itu saya teruskan kepada sekolah rendah. Dan saya stop sehingga tahun 2000. Saya habis di UiTM tu 2016, dan then saya stop. Saya comeback pada 2000 after PKP. Waktu PKP 2020, PKP saya dilantik untuk di dalam pengurusan manajemen untuk Sabah FC. So waktu ada Datuk Ong Kim Swee. Saya dalam manajemen. 2022 saya teruskan dengan saya dilantik lagi menjadi penolong pengurus untuk pasukan Sabah bawah 23. Saya di bawah saya itu. Lepas tu tahun ini saya sekali lagi berkhidmat untuk saya tukar lagi ke futsal. Menjadi seorang dalam pengurusan untuk Sabah Futsal yang sekarang sudah masuk ke semifinal. Semifinal ini satu sejarah untuk futsal Sabah lah, karena kita first time masuk semifinal. Saya di situ bertugas sebagai komentator, pengulas sukan yang dilantik oleh MPFL. Sebenarnya bukan calang-calang orang bersama dengan saya hari ini ya. And then saya sudah minat saya kembali kepada futsal tu. Di situ waktu saya mengulas sukan. Lepas tu budak-budak futsal ni ramai saya kenal. And then itulah saya mengambil keputusan untuk terus join ini, ambil kursus ni lah. Ambil kursus ni. Dan untuk pengetahuan tuan, saya juga ada bikin dengan saya punya kawan-kawan satu akademi grassroots bola sepak, untuk bola sepak. Dan alhamdulillah sudah 4 tahun. Dan akademi saya itu budak-budak dia umur daripada 7 ke 12 tahun. Dan alhamdulillah saya belum pernah juara, tidak apa. Tapi nomor 2 saya sudah 5 kali. Kita nomor 2 di Manila. Di luar negara. Di Manila ya. Saya number 4 di bulan 4 yang lalu di Bali. Dan saya number 2 di KL. And then untuk info sedikit lah ya, pasukan saya. Saya akan ke Jakarta 15 hari dari sekarang. 21 hari bulan nih, membawa pasukan bawah 10 tahun saya. Untuk bertanding di Asian Tournament grassroots. Betul. Begitu menarik. Saya suka mendengar cerita yang disampaikan. Bagaimana pengalaman dalam bidang sukan itu sangat membantu untuk mencipta kecemerlangan dan kerjayanya hingga hari ini. Apapun saya ucapkan syabas dan tahniah untuk tetamu kita. Siapa tadi? Herman Abdul Latif. Encik Herman Abdul Latif. Tengok sijilnya sebagai bukti penyertaannya menyertai kursus yang dijalankan pada hari ini. Terima kasih Encik Herman. Syabas dan tahniah, terus sukses pada masa akan datang. Dan semoga jumpa lagi. Bertemu lagi kita dalam segmen yang masih lagi dalam suasana yang sama, tempat bersama tapi dalam suasana yang berbeza kerana kita bersama dengan peseliti-peseliti yang cukup memberi kesan kepada kita. Dan kebetulan hari ini tempat kita dijadikan Quantum Cyber menjadi tempat medan untuk dijalankan kursus kejurulatihan yang berlangsung. Dan hari ini merupakan hari terakhir dan Majlis Perasmian Penutupan telah pun berjalan dengan jayanya, iaitu Majlis FC Futsal Level 1 Coaching Certificate Course. Jadi hari ini kita bersama dengan seorang peneliti dan cukup rasa bertuah SKM Baraya atas kehadirannya. Terima kasih Tuan Rosman kerana sudi hadir bersama-sama untuk menjayakan studio TV PSS SKM Baraya. Jadi saya persilakanlah Tuan Rosman untuk memperkenalkan diri kepada para penonton yang akan menyaksikan acara ini. Terima kasih Cikgu Basri. Cikgu Basri saya. Memperkenalkan diri, saya Rosman bin Haji Husin, selaku Naib Presiden SAFA Daerah Tawau, mewakili yang berhormat Datuk Nizam untuk merasmikan program penutupan.
AFC Futsal 1 nih ya. Saya juga adalah merupakan ahli magister tinggi Sabah FA, dan kebetulan saya tadi ada sedikit berbual dengan Tuan Guru Besar, dan memaklumkan saya bahwa bilik Quantum Cyber ini baru juga sempurnakan dan dilengkapkan. Saya amat kagum sebenarnya nampak dengan fasiliti dan hiasan yang konsep yang disediakan itu amat orang bilang relax dan santai. Dan sebenarnya tadi berbual-bual tuh saya maklumkan juga saya sebenarnya pengurusi PIBG SK St. Patrick. Begitu ya. Di sekolah SK St. Patrick itu pun ada juga bilik Quantum Cyber nih, tapi belum dihias. Dan bolehlah saya curi-curi sedikit idea daripada di sini kalau diberi kebenaran. Ya, insya Allah berkongsi maklumat. Iya, betul. Memang cukup kagum lah dengan ruang yang orang bilang hebat. Alhamdulillah, terima kasih Tuan. Ya, minta sedikit pandangan Tuan bagaimana kita mungkin boleh bercerita tentang suasana ya, senario yang berlaku semua sekarang ni. Kadang-kadang kalau kita lihat dari segi yang kita lihat dalam kursus level 1 coaching certificate course ni, kebanyakannya remaja sekarang kurang berminat untuk menyertai sebarang aktiviti-aktiviti sukan. Mungkin ada pandangan atau kata-kata dorongan daripada Tuan untuk menyertai pelbagai aktiviti yang ada di peringkat kita, khususnya di Tawau ni. Okey, kalau kita sentuh tentang minat, terutama sekali di kalangan remaja, memang jauh berbeza pada zaman remaja saya dulu. Iya, betul. Dulu nih hiburan kita nih lebih menjurus kepada sukan. Betul, Jadi kita lebih banyak aktif dalam sukan, terutama sekali macam saya dulu, saya minat bola sepak. Jadi saya hari-hari aktiviti saya lepas sekolah di Padang. Tapi dengan situasi peredaran zaman, dengan teknologi yang kita ada sekarang, jadi kebanyakan remaja lebih cenderung kepada aktiviti-aktiviti kurang aktiviti sukan, tapi lebih kepada aktiviti teknologi. Jadi dengan adanya, kalau sekolah mengambil inisiatif yang macam dibuat oleh SK Muhibah ini, menyediakan bilik seperti ini, saya rasakan itu salah satu daya tarikan untuk menarik minat budak-budak, instead of just orang bilang lepak sana dan sini. Iya, betul. Jadi boleh luangkan masa. Iya, terima kasih pandangannya Tuan. Iya, betul. Kan sambil menimba ilmu. Iya, betul. Sebab mungkin itulah zaman mereka sudah kan. Betul. Zaman teknologi itu kan memang semua kita tidak boleh elakkan. Iya, betul. Jadi makna sesuai lah dengan suasana. Mungkin Quantum Cyber ni, mungkin pandangan kami mau jalankan e-sport ataupun insya-Allah akan datang kita akan buat lagi betul-betul yang Tuan kan cadangkan memang bagus. Saya tadi mau sebut pasal e-sport. Betul juga begitu ya. Physical sport kurang budak-budak kan. Betul. Jadi kita cuba ambil alih pada e-sport. Mungkin ruang yang begini ini insya-Allah ya Tuan ya. Pandangannya sangat baik dan insya-Allah kami akan jadi satu pendekatan motivasi untuk SK Muhibah Raya. Apapun Tuan, terima kasih banyak kerana sudi hadir dan sudi dijemput saya. Alhamdulillah, sama je dengan kami. Semoga SK Muhibah Raya terus maju. Amin. Dan terus berjaya. Ya, amin. Ya. Semoga kita berjumpa lagi. Ya, sambutlah salam besar daripada kami. Saya Bashir Kambung dan Tuan Rosman. Jumpa lagi.